Saya tanya Tuan Ibrahim hari Isnin. Awal-awal saya sudah tanya, projek 2 bilion ini boleh confirm ke tidak? Sudah ada proses dalam kementerian untuk luluskan secara rundingan terus, kerana dekat dengan pilihan raya, you cepat-cepat bagi kepada kroni-kroni. Sebab dekat Malaysia kita tahu itu risiko besar. Kalau bagi projek awal dekat dengan pilihan raya, kita takut dia sudah ambil deposit untuk bayar perbelanjaan pilihan raya. Kasih dulu berapa juta dekat saya mau bayar perbelanjaan pilihan raya. Jangan bimbang saya bagi direct award kontrak 2 bilion, nanti you boleh ambil ganti balik dalam 2 bilion. Sebab itu mana-mana projek yang berjumlah besar dan dianugerahkan dan kontraktornya itu dilantik dekat dengan masa pilihan raya, semua projek-projek ini sepatutnya jangan award dulu, kerana ini semua ada risiko rasuah. Jadi saya tanya dia hari Isnin, you ada tahu ke? Ini projek ini, proses dia sudah berjalan dan pegawai kerajaan kata sedang hendak dilantik dan diberikan kepada kroni UMNO. You tahu dia jawab, oh, saya tak tahu apa-apa. Belum ada, saya tak tahu apa-apa. Saya tanya lagi macam mana you tak tahu apa-apa. Hari Rabu saya tanya lagi macam mana you tak tahu apa-apa. Sebab you kenal company ni. Company ni you dah bagi Kementerian Alam Sekitar dan Air, sudah bagi projek-projek besar sejak 2016 lagi. Sudah 2 bilion you kasih sama dia. Yang sign surat lantik untuk projek dekat Melaka 500 juta. Tuan Ibrahim, Tuan Man sendiri. Jadi macam mana you kata you tak tahu? You kenal company ni. Jadi dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Semalam dia hantar saya surat ugut saya mau saman. Dia suruh, dia kasih saya 7 hari. Kalau saya tidak minta maaf dengan dia, dia kata dia mau saman. Dia lupa yang selalu masuk mahkamah saya, bukan dia. Yang selalu menang kes dekat mahkamah saya, bukan dia. Dia juga lupa kalau masuk mahkamah saya menang, dia kena bayar dekat saya. Saya makin kaya nanti. Jadi sebab itu saya beritahu dengan dia, lagi banyak you saman lagi bagus. I'll see you in court. Sebab kita ada semua dokumen yang hari ini saya tunjuk. Sampai sekarang belum ada berita dari PAS. Dia kata dia tak tahu apa-apa. Dia kata ini semua masih lagi telah kena suspend. Ini dia tak campur. Saya tunjukkan surat kerajaan hari ini daripada Menteri Kewangan daripada UMNO. Menteri Kewangan daripada UMNO kepada Kementerian Tuan Ibrahim, Tuan Man, memaklumkan bahawa kerajaan telah meluluskan untuk melantik syarikat kroni itu secara rundingan terus untuk 2 bilion ringgit. Jadi sekarang bila seluruh rakyat Malaysia sudah nampak surat, sekarang ini tak ada berita daripada PAS. Saya tengok malam tadi PAS mula serang UMNO. Dia cakap, ini Menteri UMNO, you kena jawab ni, you kena jawab. Sebab hantar surat ini Menteri daripada UMNO. Saya nak cakap dengan Menteri daripada UMNO, Menteri daripada PAS, Menteri daripada Bersatu, you tak ada WhatsApp group kah? Ini kerajaan, you jumpa tiap-tiap minggu dalam kabinet. Cakap kawan baik, makan sama-sama. Gaji dapat sama-sama. Bila sudah kantoi projek besar macam ini, sekarang you tuding jari. PAS cakap ini salah UMNO, esok UMNO akan cakap ini salah PAS. Sebab itu penyokong-penyokong yang Pakatan Harapan, kita semua tahu kenapa berbahaya untuk mengundi PAS dan Perikatan Nasional. Kita tahu. Tapi untuk pengundi-pengundi Melayu yang mendengar di luar, saya nak yakinkan bahawa mengundi
PAS itu sebenarnya samalah seperti mengundi UMNO. You vote for PAS, you will bring back UMNO to power again. Lagipun perkara itu telah berlaku dulu. Tahun 2018, seluruh rakyat Malaysia keluar beramai-ramai dan kalahkan UMNO Barisan Nasional. UMNO, BN, MCA kalah buat kali pertama dalam sejarah negara kita naik Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi tak sampai 2 tahun, 22 bulan. PAS juga yang bagi nyawa kepada UMNO sebab PAS nak masuk dalam kerajaan. PAS nak sangat jadi menteri, dia sanggup bergabung dengan UMNO dan bersatu untuk jatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau PAS tidak bagi nyawa kepada UMNO Barisan Nasional tahun 2020 dahulu, saya yakin kali ini UMNO akan hilang lagi banyak kerusi di seluruh Malaysia. Tapi sebab PAS sudah bagi nyawa, UMNO ada masa untuk bernyawa, bernafas sedikit. Sebab itu UMNO boleh menang dekat Melaka dengan Johor. Sekarang ini nak masuk pilihan raya. Saya minta supaya pengundi-pengundi yang Melayu, terutama yang mendengar di luar, bahawa memberi satu undi kepada PAS atau Perikatan Nasional samalah seperti memberi undi kepada UMNO, kerana rancangan mereka kita sudah tahu. Sekarang ini Pakatan Harapan berada di depan. Kita rasa kita boleh menang 90 kerusi. Seminggu lagi kalau kempen kita lebih baik, kita boleh mendekati 100 kerusi. Kalau kita menang 100 kerusi, ada peluang yang baik untuk kita berbincang dengan parti atau gabungan yang dapat mandat dekat Sarawak untuk kita bentuk kerajaan bersama. Tapi kalau kita dapat 100 kerusi pun, maksudnya parti-parti lain akan dapat 122 kerusi. Jadi saya tahu bahawa rancangan UMNO, PAS dan Bersatu dan GRS dan yang lain-lain ini, kalaupun mereka dapat undi dan kerusi yang sikit-sikit saja, BN dapat 60, PN dapat 30, Sabah, Sarawak, parti kecil-kecil, saya tahu bila kita sudah menang 90-100 kerusi, mereka akan tetap cuba untuk bentuk kerajaan bergabung kecil-kecil ini sama yang macam ada sekarang. Sebab itu saya cakap kepada yang Melayu, you kata tak nak UMNO BN dah sebab UMNO BN korup. Saya tabik dengan pengundi-pengundi Melayu yang semakin dekat nak masuk pilihan raya, semakin nampak kita kena tolak UMNO BN. Good job, bagus. Tapi kalau kamu bagi undi itu kepada PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional, dia sama macam bagi undi kepada BN juga. Sebab setiap gabungan itu tidak akan dapat menang lebih banyak kerusi daripada PH. Bila mereka dapat kerusi lebih sedikit daripada PH, akhirnya UMNO, PAS, Bersatu dan parti-parti kecil dekat Sabah Sarawak, mereka akan bergabung untuk cuba bentuk kerajaan. Jadi kepada pengundi-pengundi Melayu seluruh Malaysia, saya harap kita benar-benar fikir, kalau kita nak tukar kerajaan yang betul-betul bagus dan original, kalau nak pakai baju Nike atau Adidas, pakai yang original, jangan pakai Siam Mari punya. Sebab parti yang akan bentuk kerajaan yang boleh bawa perubahan yang stabil adalah PH. Kerana kita akan dapat kerusi yang paling banyak di Semenanjung. Kalau undi kepada PN, undi kepada PAS, undi kepada Bersatu, itu samalah dengan bagi nyawa balik untuk kali kedua kepada UMNO, kerana kita akan tahu lepas pilihan raya, mereka akan guna alasan kita parti-parti Melayu akan bergabung supaya kerajaan itu tetap kerajaan Melayu, tidak ada orang Cina India. Jadi sebab itu, kalau kawan-kawan yang bukan Melayu tengok dalam 1 minggu akan datang
ceramah saya, isu saya banyak bertumpu kepada Melayu. Itu bukan sebab saya mau masuk UMNO, okay, Uncle, ha? Itu bukan sebab saya sudah jadi PAS. Tapi kita kena yakinkan pengundi-pengundi Melayu yang kurang faham, terutamanya mungkin yang jauh sikit daripada bandar, supaya mereka tidak termakan dengan ugutan agama PAS. Supaya mereka tahu bahawa bila kita pilih kerajaan, kita nak pilih kerajaan dan parti dan ahli politik yang jujur. Dia tak makan rasuah, dia cerdik, dia boleh mentadbir kerajaan dengan baik, dan yang paling penting, dia boleh menyelesaikan masalah dan berlaku adil kepada semua. Pilih orang yang bermain sentimen agama tidak akan menaikkan gaji kita. Kepada yang muda-muda, Melayu, Cina, India, yang Melayu dekat kampung, you dengar orang PAS cakap undi PH, nanti masuk neraka. Saya nak tanya you, nanti kalau bila dah undi PAS, gaji boleh naik ke? Nanti undi PAS macam dekat Kelantan. Sudah 6-7 penggal. Masalah air pun masih lagi belum diselesaikan. Saya, separuh daripada keluarga saya orang Kelantan. Saya selalu buat lawak. Joke saya, kalau dekat Kelantan, Starbucks memang tak boleh buka. Tak boleh compete punya. Sebab setiap orang sudah ada Starbucks dekat rumah dia. Sebab air paip dia macam air kopi. Kelantan 6-7 penggal. PAS mentadbir. Sampai sekarang, tiap-tiap tahun, perlukan bantuan kewangan daripada kerajaan pusat. Kalau tidak ada bantuan kewangan daripada kerajaan pusat, kerajaan PAS di Kelantan ada masalah untuk membayar operasi kerajaan, termasuk untuk bayar gaji kaki tangan pun ada masalah. Sebab itu saya nak yang Melayu yang di luar dengar, kita undi ini sebab kita nak selesaikan masalah. Kita masuk pilihan raya sebab kita ada masalah. Dan masalah-masalah sejak kerajaan ini ambil alih, UMNO PAS bersatu ini, masalahnya semua kita tahu. Masalah yang tidak pernah berlaku dalam negara kita. Contoh, Uncle, kita tidak pernah ada masalah telur sebelum ini. Sekarang telur pun tak ada. Ni Kopitiam ada telur kah? Beli telur banyak-banyak, sebab kalau BN menang nanti telur tak ada lagi. Masalah kita ialah kita ada ahli politik yang korup, yang ambil wang, yang guna isu perkauman laga-laga Melayu, Cina, India, supaya bila yang dekat bawah bergaduh, sama-sama dia dekat atas, dia dapat hidup mewah. Sebab itu saya kata, bila kita undi, kita mesti pilih parti dan juga calon-calon dan juga pemimpin yang kita yakin boleh bantu negara tadbir dengan lebih baik, boleh bagi keyakinan macam yang Tuan Syed Ibrahim beritahu tadi. Saya bagi contoh, saya bagi contoh. Mata wang kita jatuh, ekonomi tidak bagus. Orang yang buat bisnes semua tahu, untuk bisnes, kalau kita ada company, untuk bisnes itu naik, kita perlukan pelabur. Untuk orang melabur dalam company kita, dia mesti tengok CEO, dia mesti tengok pimpinan pengurusan kanan. Kalau dia rasa ini orang bagus, saya tengok track record dia bagus, kerja dia bagus, saya yakin tim ini bagus, saya boleh invest dalam company ini. Ekonomi negara pun macam itu juga. Pelabur nak masuk, orang nak buka pelaburan besar supaya ada peluang pekerjaan baru yang besar. Dia tengok kerajaan, dia tengok Perdana Menteri, dia tengok Menteri Kewangan, dia tengok Menteri Industri. Jadi you bayangkanlah kalau saya pelabur besar daripada China mau buka kilang besar dekat Malaysia, saya pergi jumpa, saya jumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Saya tengok dia mengantuk, saya pun mengantuk, dia tidur, saya pun tidur. Macam mana mau invest mah?
Ada orang tanya saya lah, YB, you sekarang kan habis ceramah pukul 2, pukul 3 sampai pagi. Macam mana you tidur? Saya cakap sekarang saya sudah tahu macam mana mau tidur. Buka YouTube, tengok Ismail Sabri, saya terus tidur. No problem. You bayangkan, pelabur datang, Menteri Industri, Menteri Ekonomi. Dia jumpa siapa? Azmin Ali. Dia tengok Azmin Ali, dia cek-cek, dia tengok latar belakang Azmin Ali, dia Google Azmin Ali, dia jumpa video. Problem. Sebab itu saya kata, untuk kita bina balik kita punya ekonomi, kita perlukan pimpinan yang kompeten, yang cekap, yang pandai mentadbir. Dan ada orang yang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Kita kutip dan kumpul semua yang terbaik ini untuk jadi kabinet kita. Barulah kita sebagai rakyat Malaysia boleh bangga. Kalau tidak sekarang, kita tengok Ismail Sabri, kalau kita tak tidur pun kita malu. Sebab itu, pilihan raya kali ini bergantung kepada 2-3 perkara. Saya dah nak habis dah. Okey, kita pun kena balik. Sebab saya esok program pukul 7 pagi dah. Okey. So saya kena balik. Okey. Pilihan raya kali ini bergantung kepada beberapa perkara. Itu mercun sebab saya Ibrahim rasa sudah menang ke belum tu? Belum lagi minggu depan baru boleh pasang mercun. Pilihan raya kali ini bergantung kepada 2-3 perkara. Satu, dia bergantung kepada seberapa ramai orang Melayu, Cina, India kita keluar mengundi beramai-ramai untuk pilih PH sebagai kerajaan. Boleh? Kalau ada anak di luar daripada Ledang, di luar Johor, anak yang kerja dekat Singapura, kerja Kuala Lumpur, kerja Pulau Pinang, kita kena call sorang-sorang, cakap dengan dia, mesti balik mengundi. Sebab ini peluang paling baik untuk kita tukar kerajaan. Nombor 2, dan itu tugas pimpinan macam saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Syed Ibrahim. Nombor 2, tugas kami pimpinan yang Melayu dalam PH untuk meyakinkan pengundi-pengundi Melayu supaya jangan takut dengan Cina. Apa mau takut dengan Cina? Saya dulu sekolah, separuh daripada cikgu saya adalah Cina dan India. Dulu-dulu. Separuh cikgu Melayu, separuh cikgu Cina. Ada yang India. Daripada sekolah lagi saya nampak, kalau di sekolah kita boleh belajar daripada cikgu Cina, cikgu Melayu, cikgu India, kenapa bila kita sudah habis sekolah, kita mesti takut dengan orang Cina, orang India, Cina mesti takut dengan Melayu? Sebab itu saya kata ini semua permainan politik. Sebab PAS, Bersatu dan UMNO hanya nakkan kuasa saja. Dia hanya nak kuasa. Sebab bila dia sudah dapat kuasa, dia dapat gaji RM80,000 sebulan. Dan dia semua ikut Haji Hadi. Hadi Awang kata, politik dan menteri bukan macam sekolah. Tak payah pergi tiap-tiap hari. Sekolah kena pergi tiap-tiap hari, politik tak payah. Jadi semua nanti makan gaji buta. Kita bayar, dia rehat dekat rumah. Sebab itu semua berebut nak jadi menteri. Tugas saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tugas Mat Sabu, tugas saya Ibrahim, untuk kita yakinkan seberapa ramai orang Melayu bahawa untuk kita selamatkan negara kita, kita perlukan yang Melayu, kita perlukan yang Cina dan India. Only together bersama-sama, kita boleh bawa negara ini ke peringkat yang jauh lebih baik. Supaya kita tengok negara kita, kita bangga dengan negara kita, kita boleh tinggalkan negara ini dalam keadaan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Okey? Boleh? Alright, jadi saya sudah ceramah banyak tau. Sudah 2-3 bulan saya ceramah banyak. Saya nak beritahu, kawan-kawan dekat Ledang malam ini yang paling bersemangat sekali. Kalau tengok macam ini, saya rasa insya-Allah kita akan menang sekali lagi di Ledang. Dan kita pastikan jangan saja menang di Ledang,
Kita kena menang di banyak lagi kerusi di Johor, di Segamat, di Sekijang, di Bakri, di Muar, di Ledang, di Selatan, di Batu Pahat, di Simpang Renggam. Sebab di Pagoh. Sebab Johor adalah negeri yang paling banyak kerusi parlimen di Semenanjung.